Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Yoyo Ain Laina Baharudin dalam Berita Dunia RTM. Pertubuhan Kesihatan Sedunia melancarkan yayasan WHO bagi mengurangkan kerenah birokrasi dalam urusan penyaluran sumbangan yang diterima. Penubuhan yayasan itu bertujuan memberi lebih kebebasan kepada WHO untuk menyalurkan dana kepada program atau inisiatif menangani masalah mendesak seperti krisis COVID-19. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata lebih 80% sumbangan yang diterima daripada negara-negara anggota lazimnya terikat kepada program yang ditentukan oleh negara penderma. Jumlah yang boleh disalurkan kepada program lain sangat terhad. Angka korban akibat COVID-19 di Brazil meningkat melepasi 25,000. Kementerian Kesihatan mengesahkan 1,086 lagi kes kematian dicatatkan dalam tempoh 24 jam. Ini kali kelima statistik harian menunjukkan jumlah melebihi 1,000 kes sejak krisis bertambah serius di Brazil. Ia menjadikan jumlah terkumpul meningkat kepada 25,598, ke-6 tertinggi di dunia. Negara dengan populasi seramai 210 juta orang itu kini merekodkan 411,821 kes positif, kedua tertinggi selepas Amerika Syarikat. Di Amerika Syarikat, angka korban yang dikaitkan dengan COVID-19 melonjak melepasi 100,000 kes. Menurut laporan Universiti Johns Hopkins, 1,401 kes kematian dilaporkan dalam tempoh 24 jam selepas 3 hari berturut-turut menyaksikan pertambahan harian bawah 700 kes. Kes kematian pertama di Amerika Syarikat dikesan kira-kira 3 bulan lalu. Sejak itu, hampir 1.7 juta kes jangkitan telah dilaporkan di seluruh negara. Sekatan pergerakan di Moskow akan dilonggarkan bermula 1 Jun. Keputusan dibuat susulan kenyataan Kremlin semalam bahawa penularan pandemik COVID-19 telah melepasi kemuncaknya di Rusia. Datuk Bandar Moskow, Sergei Sobyanin mencadangkan bermula 1 Jun, semua sektor perniagaan yang melibatkan kontak minimum dengan pelanggan dibuka semula. Bukan hanya perniagaan makanan, antaranya perkhidmatan dobi dan bengkel. Beliau menyatakannya dalam sidang video bersama Presiden Vladimir Putin yang disiarkan menerusi televisyen. Sekatan pergerakan di Moskow mula dikuatkuasakan pada 30 Mac. Misi bersejarah syarikat aeroangkasa swasta SpaceX menghantar 2 angkasawan NASA ke stesen angkasa antarabangsa ISS terpaksa ditangguhkan. Pengarah misi Mike Taylor berkata pelancaran kapsul yang membawa Doug Hurley dan Bob Behnken tidak dapat dilaksanakan mengikut jadual berikutan faktor cuaca. Keputusan dibuat kira-kira 20 minit sebelum waktu berlepas. Slot pelancaran seterusnya Sabtu ini. Washington membatalkan status khas yang dinikmati oleh Hong Kong bawah Undang-Undang Amerika Syarikat. Tindakan itu dilihat sebagai langkah awal untuk melucutkan keistimewaan perdagangan yang diberi kepada Hong Kong. Pengesahan mengenai perubahan dasar itu dilakukan Setiausaha Negara Mike Pompeo kepada Kongres sebelum Parlimen China bersidang bagi memutuskan usul berkaitan rang undang-undang baharu keselamatan Hong Kong yang telah mencetuskan kontroversi. Pertubuhan Bangsa Bersatu mengikuti dengan rapat dakwaan bahawa Rusia menghantar jet pejuang ke Libya bagi membantu militer yang setia kepada Komander Khalifa Haftar. Jurucakap Setiausaha Agung PBB Stefan Dujarric menegaskan jika dakwaan itu benar, ia merupakan pencabulan terhadap sekatan senjata yang dikuatkuasakan di Libya sejak 2011. Semalam, Pusat Pemerintah Tentera Amerika di Afrika, AFRICOM, menuduh Moskow menghantar beberapa buah jet pejuang bagi menyokong perjuangan Komander Haftar merampas ibu negara Tripoli daripada kerajaan yang diiktiraf PBB. Sehingga kini, Moskow belum mengeluarkan sebarang kenyataan berhubung dakwaan tersebut. 5 orang maut dalam kebakaran di unit isolasi COVID-19 di salah sebuah hospital terkemuka di Bangladesh. Menurut bomba, letupan penyaman udara dikenal pasti sebagai punca kebakaran. 3 yang terkorban adalah pesakit COVID-19. Kebakaran berjaya dikawal sebelum merebak ke bangunan utama hospital. Sukan badminton, tempoh lanjutan bagi kelayakan Olimpik akan bermula pada minggu pertama hingga 17
tahun depan, merangkumi kejohanan terpilih yang ditunda, dibatal atau digantung susulan wabak COVID-19. Menurut kenyataan Persekutuan Badminton Dunia (BWF), kejohanan yang dijadualkan semula bagi penghujung 2020 yang dirombak dan diumumkan minggu lepas tidak termasuk dalam proses kelayakan. Hanya kejohanan edisi 2021 diambil kira. Sekian berita dunia yang disunting oleh Bahtiar Effendi Muhammad Dom dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum.